Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير Alhamdulillah bersyukurlah kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaannya pada kita yang tak dapat dibilangkan lagi banyaknya. Alhamdulillah, dengan nikmat itulah kita dapat bersama pada hina dalam majlis ilmiah kita ini. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, pelajaran kita hari ini adalah kita ikuti hubungan dengan zakat. Kita masih lagi bercara berkenaan dengan masalah zakat. Orang yang menerima zakat ataupun golongan yang menerima zakat, kita masih lagi dalam bahagian fuqara dan masakin. Yang pertama yang keluar daripada golongan terima zakat, fuqara dan masakin. Dalam tajuk fuqara dan masakin kita telah lalu beberapa tajuk yang berhubungan dengannya, dan tajuk terakhir bagi kita dulu iaitu kita bercakap hubungan dengan jenis mereka yang tidak boleh menerima zakat di atas nama fuqara dan masakin. Hari ini kita masuk pula hubungan dengan jenis mereka yang boleh menerima zakat di atas nama fakir miskin. Jenis mereka yang boleh menerima zakat di atas nama fakir miskin. Nak ayat jenis orang yang boleh terima zakat di atas nama fakir miskin. Orang ini berapa orang, berapa jenis orang, maka sana ada beberapa jenis, dan ini sebahagian daripadanya disebutkan oleh ulama kita dan penulis-penulis kita. Jenis mereka yang boleh menerima zakat di atas nama fakir miskin, bagi mereka yang mana ada muzakkirah tangan itu duduk di muka ni, muka 6.
Jadi jenis mereka yang boleh menerima zakat di atas nama fakir miskin iaitulah yang pertama, pelajar yang memenuh masanya untuk belajar ilmu pengetahuan. Kerana mereka tidak mampu hendak menghimpunkan antara kerja dan menuntut ilmu, lagi pula mereka menunaikan satu fardu kifayah untuk berfaedah pada umat. Ini di antara orang yang boleh terima zakat atas nama fakir miskin. Atas nama fakir miskin, iaitulah pelajar yang memenuh masanya untuk belajar ilmu pengetahuan. Pelajar mengaji, duk mengaji, dia penuh masa untuk mengaji untuk dapat ilmu pengetahuan. Maka orang ni boleh kita beri zakat ke dia di atas nama fakir miskin. Atas nama fakir miskin. Apatah lagi kalau pakai pelajar tu fakir miskin seperti pula, tak ada apa, kena tahu butir dia dah lah tu. Jadi pelajar yang memenuhkan masa untuk belajar, maka boleh kita beri zakat pada dia. Kerana mereka tidak bermampu hendak menghimpunkan antara kerja dan menuntut ilmu. Kerana ia tak mampu nak himpun antara dua kerja, ngaji sungguh sah, lepas tu nak kerja cari hasil lesa tu, ia tak ada nak himpun dua tu. Ia pernah masa dengan ngaji, kena hang ngaji. Jadi oleh kerana ia tak kuasa, tak boleh nak himpun antara dua kerja, antara mengaji dengan kerja, cari makan, cari untuk dapat hasil maka kerana tak boleh himpun dua tu, boleh kita beri zakat ke dia, kerana dia tu menuntut ilmu. Lagi pula mereka menunaikan satu fardu kifayah untuk berfaedah pada umat. Lagi pula mereka tu tunai fardu kifayah. Fardu ain ni kita mengaji belaka, dah kena mengaji belaka untuk tahu sah batas maya dan sebagainya, tu fardu ain hak kadar ni. Lebih pada tu lagi tu untuk nak meluahkan ilmu lagi tu adalah fardu kifayah dah tu. Jadi pelajar ni dia penuhkan masa untuk tunaikan fardu kifayah untuk faedah pada umat juga. Kalau kadar fardu ain saja tu dia tak kemel lah ilmu tu. Duk kadar boleh semaya puasa mati sekat tu. Boleh semaya puasa zakat mati sekat tu. Jadi maknanya tak kemel, tak boleh nak biakkan ilmu ni, tak boleh nak bina ke umat. Jadi bagi mereka yang bersungguh dalam menuntut ilmu, bolehlah kita tu beri zakat pada dia di atas nama fakir miskin. Baiklah, didapati setengah ulama mensyaratkan hendaklah pelajar itu seseorang yang cerdik, ia diharapkan tinggi kecampaiannya, dapat memberi manfaat pada orang-orang Islam. Jadi ada setengah ulama yang mensyaratkan pada pelajar tu, pelajar hak pernah masa untuk belajar dan dapat beri zakat pada dia tu, syarat pelajar tu pelajar cerdik. Pelajar cerdik yang mana tinggi, diharapkan tinggi kecampaiannya dalam memberi faedah pada orang Islam. Harap dia dengan cerdik dia tu, ia akan sampailah kepada matlamat dia nak tu, dan akan boleh beri manfaat pada umat ngoti. Bukan biasa belajar pergi gatik dok gatik pergi gatik dok gatik waktu tu sawi zakat dia. Dia tanam pakai miskin tu. Mana ini pendapat setengah ulama. Masyarakat cerdik. Nampak molek syarat ni. Syarat ni molek juga ni. Jadi maknanya hak cerdik. Dia harapkan dapat kecapaian. Kalau hak miskin tu sungguh-sungguh ia tak nama miskin itu dah apa dah dia tu. Dia kalau hak tak cerdik tapi dia miskin dah apa dah tanah miskin dia lalu dah lah tu. Ni mungkin dia tak ada harta juga, tapi oleh kerana dia tu nak cari harta sendiri tu tak boleh, orang lain juga nak belajar ke dianya lebih kurang, dia tak cukup pi juga dengan belanja dia dan sebagainya, maka bolehlah kita tu beri zakat pada dia, kerana pelajar ni adalah harap dapat faedah banyak pada umat akan datang insya-Allah. Itulah golongan pertama daripada orang yang diberi zakat di atas nama fakir miskin. Yang kedua, mereka yang tidak ada harta baginya dan tidak ada kemampuan berusaha sama sekali. Ini maksudnya kita cakap dulu dah ni. Fakir miskin ni. Mereka yang tidak ada harta baginya, harta pun tak ada orang ni. Tak ada harta. Dan tidak ada kemampuan berusaha sama sekali. Nak kerja pun tak mampu, harta pun tak ada. Tak ada apa dah. 100% miskin ini. Alhamdulillah. Ini jelas lah. Yang ketiga, mereka yang ada baginya harta atau ada baginya usaha
tetapi tidak mencukupi untuk dirinya dan keluarganya. Berarti pendapatannya tidak sampai 50%. Ini satu golongan ni maknanya dia ada harta, ada usaha, tapi ada harta, ada usaha pun tak sapa juga untuk keperluan dia dan keluarga dia sehari-hari itu. Maknanya nak 100 kok, ya tak boleh 100 kok, boleh 50 kok ya. Maka mereka itulah dikatakan fakir miskin. Boleh kita berzakat atas nama tu. Ini maksud tarikh kita dulu ni. Sebagaimana kita cara dulu dah, maksud tarikh tu dah ni. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, inilah maknanya orang yang boleh diberi zakat atas nama fakir miskin. Tapi kita dapat dalam masyarakat kita hari ini terkadang kita silap faham. Silap faham di atas nama fakir miskin itu. Satunya dia beri zakat pada anak yatim. Anak yatim ini. Di atas nama anak yatim tu tak ada zakat. Ada. Kalau nak beri anak yatim hak miskin. Tak apa, anak yatim hak miskin. Anak yatim yang miskin, boleh kita beri zakat. Atas nama yatim, kerana yatim tu kita beri zakat tak boleh, sebab kerana yatim tu kaya. Pak yang mati misalnya, ia boleh kesaka, kaya dia tu. Maka atas nama yatim tak boleh beri atas nama miskin. So situ. Lepas yang kedua pak kita tok bidai. Tok bidai miskin tak apa, tok bidai kaya tak boleh juga. Beri atas nama miskin tu. Tok bidai miskin boleh beri. Atas nama tok bidai tu tak ada. Asnah zakat tak ada atas nama tok bidai. Kena beri atas nama miskin. Kalau tu tengok sifat miskin saat ni lah. Bila dapat sifat miskin bolehlah kita beri pada dia. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kesian sebagai mulahazah perhatian apa yang dijalankan dalam masyarakat kita ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang kesian, kita pergi pula pada nukta seterusnya, iaitulah qadar yang diberi zakat pada fakir miskin. Ini adalah merupakan titik yang terakhir hubungan dengan fakir miskin. Qadar yang diberi zakat kepada fakir miskin. Qadar zakat pada fakir miskin itu kita nak beri mana ke dia? Fakir miskin kita boleh beri zakat kepada dia banyak mana boleh kita beri kepada dianya. Sekadar mana? Para ulama ada berikhtilaf tentang qadar berapakah diberi zakat itu kepada fakir miskin. Kita dapat ulama ada khilaf sini. Ulama ada khilaf. Qadar mana, sebanyak mana kita boleh beri zakat pada fakir miskin itu, boleh tambung kepada dia tu banyak mana, ada khilaf ulama sini. Mari kita tengok khilaf ni. Pendapat pertama, ini adalah kita nakal pada Fiqh Zakat Sukargawi juzuk 2 muka 564 sampai 66 dan juga Fiqh Sunnah bagi Syekh Sabiq juzuk 2 muka 288. Apa yang mana kita akan terang seterusnya. Jadi pendapat pertama adalah khilaf tu diberi kepadanya qadar yang boleh menghapuskan kefakirannya dan memadainya buat selama-lamanya tanpa berhajat lagi kepada zakat kali yang kedua. Masya Allah, luah ni. Tu ya. Hal ni luah benar. Pendapat pertama ni diberi kepadanya qadar yang boleh menghapuskan kefakirannya. Kita beri qadar boleh hapus kefakiran dia. Kita beri zakat ni habis fakir dia. Masya Allah. Beri sekaligus ni habis fakir. Dan memadainya buat selama-lamanya. Cukup buat sepanjang masa, cukup kita beri itu tanpa berhajat lagi kepada zakat kali yang kedua. Tak kena beri zakat kali kedua dah. Kita beri sekali ni padai dah untuk dia. Tu dia. Beri berapa ratus ribu ke dia itu beri. Cukup dengan dia. Misalnya. Jadi ini adalah pendapat pertama. Boleh beri sebanyak mungkin yang mana boleh mencukupi bagi dia dan memadai bagi dia, boleh hilang kefakiran dia tu. Tak berhajat dah nak minta kali yang kedua. Tak berhajat dah pada zakat kali yang kedua. Kalau itu kita nak beri pesen mana orang pesen ni? Nak beri sekali ke dia tu, kaya lah dia tu. Tak kena berhajat dah. Kita boleh tolong orang lain pula. Sekiranya dia orang yang bertukang, maka diberi kepadanya zakat qadar yang boleh dia membeli alat-alat pertukangannya. Ini dia. Kalau dia tu orang pertukangan, naicang,
Dia susah itu ni, tapi dia pandai pertukangan, boleh necang. Kalau tu kita beli alat. Dia necang apa? Necang kereta, beli alat kereta cukup ke dia. Okey. Necang motor, beli alat motor. Gapo kakah beki motor semua tu cukup dia. Sekaligus tu okey, kaya dah mu. Tahun ni kita boleh kaya sore. Nanti. Ikut. Dia necang gapo? Necang enjin, cara enjin, beli alat cukup dia ni, beli enjin. Gapo dia sakut panggil enjin, beli cukup pada dia. Berapa ratus ribu tak kira. Itu zakat dia. Cukup dia. Boleh pula nak beli dia sepanjang cukup. Itulah maknanya kita beri kepada zakat yang boleh menghapuskan kepakiran dia. Masya Allah. Itu kita tengoklah. Kena cari tengoklah. Itu sebagai contoh. Sekiranya dia orang yang berniaga, maka diberi kepadanya qadar yang boleh dia melaksanakan perniagaannya. Kalian niaga, dia pandai niaga, tak ada modal nak niaga, dia boleh niaga bagi yang ni. Tak ada modal niaga, kita boleh beri modal niaga ke dia. Maknanya kita beri zakat, qadar boleh buat modal niaga. Dia niaga gapo? Niaga baju galah, okey. Dia niaga gapo? Ikut. Dia buka kedai roncik. Barang jual saka, jual tepung, jual beras, jual gapo, apa tu hibur dia buka kedai. Beri kerja zakat tahun ni. Dia boleh buka kedai, dia boleh hidup dah ngak tu. Tak nak minta dah zakat pada orang lain pada tak payah. Alhamdulillah. Dua orang telah kaya orang. Ni. Bahagian ni semuanya kalaulah pemerintah ataupun ketua tu ambil kira tu, dia boleh jadi. Dia boleh jadi benda ni. Tapi dia ni ya masing-masing. Tak ambil kira tu ya. Itu sebagai contoh dan misal. Pergilah ikutlah. Kalau dia tukar jahit, dia pandai jahit, dia mesti tukar jahit. Enjin gapo yang nak? Enjin piyah, enjin baju, enjin gapo yang perlu. Cukup dengan ni. Okey, beli dia. Macam mana? Dia jahit, buat piyah, buat gapo, ikut dia lah ke baju gapo, cukup bagi dia. Dia alhamdulillah. Boleh 3 orang kita kaya orang tahun ni misalnya. Ikutlah apa kita nak kata. Ini pendapat pertama, masya-Allah. Pada pokoknya diberi kepadanya zakat mengikut harga perkara yang boleh dia mendapat hasilan yang mencukupinya dan dapat mengeluarkan dia dari kepakiran kepada kekayaan. Ini pada pokok. Mana kita beri pada dia mengikut harga hak boleh dia tu dapat hasil daripada benda yang mana dia kerja. Kita boleh waktu baik dia daripada makin miskin jadi kaya. Jadi seni dia alhamdulillah. Inilah maknanya hikmat zakat. Kalau susun sebenar atau molek dia boleh jadi benda ni. Riwayat daripada Qabisah Ibnu Mukharij Al-Hilali radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Qabisah, innal mas'alata la tahil illa li ahadi thalathah. Rajulin tahammala hamalatan fahallat lahu al-mas'alah hatta yusibaha thumma yumsik. Wa rajulin asabathu ja'ihah ishtahat ma lahu fahallat lahu al-mas'alah hatta yusiba kiwaman min aishin aw qal sidadan min aish. Wa rajulin asabathu faqatun hatta yakuma thalathatun min dhawil hijja min qaumihi laqad asabat fulanan faqah fahallat lahu al-mas'alah hatta yusiba kiwaman min aishin aw qal sidadan min aish. Fama siwahunna minal mas'alah ya Qabisah suhtun yakulha sahibuha suhtan." Itu hadis riwayat Muslim rakam 109 dalam dikongan 1044. Maksudnya wahai Qabisah, Nabi kata wahai Qabisah, sesungguhnya meminta itu tidak halal melainkan bagi seorang daripada 3 orang. Minta ni tak halal. Tak boleh nak minta. Islam tak ada minta. Hak tu minta, hak ni minta. Tak boleh Islam. Ini meminta ni tidak halal. Melainkan bagi seorang daripada 3 orang ni. Melainkan bagi salah seorang daripada 3 orang ni bolehlah.
boleh minta. Lain pada 3 orang tak boleh. Yang pertama, seorang yang menanggung suatu tanggungan hutang, maka halal baginya meminta sehingga dia dapat membayar tanggungan itu, maka dia berhenti dari meminta. Ni. Seorang yang menanggung suatu tanggungan hutang, dia tanggung satu tanggungan hutang. Dia tanggung hutang. Misalnya ada orang baloh ke itu gini antara 2 kaum. Tak apa dia tanggung hutang. Tanggung hutang tu. Minum suluh antara tu boleh. Ataupun dia nak buat masjid, dia pergi butang, dia butang atas nama dia. Dia sanggup, dia butang dulu. Tanggung hutang. Nak kali telaga kau untuk masyarakat umum misal, dia butang, dia tanggung hutang. Kalau itu bila seorang yang tanggung hutang itu, maka halal baginya meminta. Boleh dia minta. Sehingga dia dapat membayar tanggungan itu. Minta anak-anak. Minta kada boleh hak ya hutang tu, bayar hutang tu ya. Ya hutang 100,000. Dia tanggung hutang 100,000. Tak apa. Boleh dia minta, boleh beri zakat ke dia. Kada 100,000 tu untuk dia bayar hutang. Bukan untuk dia dak. Bayar hutang. Boleh beri kada tu. Maka halal baginya meminta sehingga dia dapat membayar tanggungan itu, maka dia berhenti pada meminta. Tak boleh lah. Hanya orang pertama boleh minta. Yang kedua, seorang yang ditimpanya suatu bencana ataupun malapetaka yang menghapuskan hartanya, maka halal baginya meminta sehingga dia dapat menegakkan kehidupannya atau dapat membenarkan kehidupannya. Ini yang kedua. Seorang yang ditimpanya suatu bencana atau malapetaka yang menghapuskan hartanya. Mari malapetaka. Ribut mari. Utuh rumah-rumah dia misalnya. Nyo dia terbalik habis, getah-getah dia terbalik habis dan sebagainya. Ribut mari. Tu malapetaka turun mari. Habis dah akeh. Habis. Bagai-bagai potong dengan boh ngapa lagi habis, dengan puyuk, dengan belanga, ngapa lagi tak. Ini orang kena malapetaka. Boleh, maka halal baginya meminta. Boleh nak minta ni. Boleh beri zakat dia, boleh dia minta sehingga dia dapat menegakkan kehidupannya dan dapat membenarkan kehidupannya. Sehingga dia boleh betul hidup dia tu dengan hak dia beri tu. Mana dengan beri tu boleh dia tanah semula nyo dia ataupun tanah semula apa dia pisai dia ataupun getah dia, boleh buat rumah duduk semula, boleh siap belaka tu. Tak boleh lah banyak pada tu lah. Pada tu dah lah. Boleh dia boleh makan dah dengan hasil-hasil dia tu. Tu dia. Dia orang lain pula lah. Tu dia. Tu adalah orang yang kedua. Yang ketiga, seorang yang ditimpanya kesusahan kemiskinan. Orang ni susah, orang miskin. Bukan dengan bala tak lah. Jadi hidup dia tu miskin lah. Dia lah miskin. Sehingga bersaksi 3 orang dari orang yang punya akal fikiran dari kaumnya. Sehingga ada 3 orang pada kaum dia tu mari saksi. Dia tu sungguh susah sungguh dia tu. Miskin sungguh, duduk teruk sungguh dia tu. 3 orang pada kaum dia tu mari saksi kata benar sungguh susah dia tu. Tu dia. Bukan sekadar dia dakwah saja dak lah. Ada saksi pula daripada puak-puak dia tu kata sungguh orang tu. Ataupun orang kampung dia pun mengakulah kata sungguh dia tu adalah miskin sungguh. 3 orang yang saksi kata sesungguhnya pulan itu ditimpa kesusahan, dia susah sungguh. Hal itu maka halal baginya meminta sehingga dia dapat menegakkan kehidupannya. Boleh minta. Hal ni yang nak ambil pendapat kata orang miskin itu boleh kita beri kepada dia sehingga boleh mengkayakan dia tu. Ini dalam nuktah zakat kita cara ni. Maknanya pendapat pertama ni boleh kita beri zakat pada seorang miskin yang mana boleh dia tu kerja dan mengkayakan dia, keluarkan dia pada miskin kepada kekayaan. Inilah dianya. Jadi bila susah 3 orang nak saksi lagu tu ataupun orang pakat tahu kata lagu tu dah, boleh beri zakat pada dia sehingga dia dapat menegakkan kehidupannya. Untuk
dia nak berniaga, we modal berniaga pada dia. Dia ada necang tukar gapo, we duit untuk di alat tu pertukangan dia tu. Itu ikutlah apa saja yang mana boleh dia kerja. Dia boleh jual skrin ke skrin lah. Ikutlah apa saja. Itu dia. Yang sesuai bagi kerja dia. Dia sesuai bagi kerja, dia boleh kerja tu. Hak tak boleh kerja, dia kerja ke mana? Itu dia. Maka halal baginya meminta sehingga dia dapat menegakkan kehidupannya atau dapat membenahkan hidupnya. Boleh punah kehidupan dia tu seni hidup. Maka barang yang lain daripada itu dari berbagai-bagai permintaan wahai qabisah adalah haram. Nabi kata lain pada tiga orang itu daripada apa-apa minta pun haram wahai qabisah. Nak minta tak boleh. Nak minta tak boleh. Jadi sebab tu maknanya apa saja tu tak boleh tak nak minta. Turun nak minta, nak minta terung dia mau tak boleh, nak minta kacang dia mau tak boleh, nak minta ubi dia mau tak boleh, nak minta apa tak boleh. Sehingga kita dapati Ibnu Umar radhiyallahu anhu tukar dia jatuh. Dia tak minta tolong dia mau ambil, kerana dia kuasa nak ambil. Minta juga tu minta tolong, tak sah juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beringatnya padahalnya bukan ada rugi gapo atau bukan ambil bagi demo kali tukar jatuh ya. Ada. Tak minta tolong demo juga, ambil sendiri juga. Tu. Karena haram minta lain pada tiga orang tu. Ada. Dia. Pas dunia kita ini bukan ni minta dak, nipu. Lebih ada minta di pada dunia kita ini, nipu adanya. Na'udzubillah min zalik. Makan kita aklu amwalin nas bil batil tu banyak dunia kita hari ni. Maka barang yang lain daripada itu daripada berbagai-bagai permintaan wahai qabisah adalah haram yang mana dimakan oleh ampunannya secara haram. Jadi minta dah dia mau beri bukan minta tu haram. Maka cara haram, na'udzubillah min zalik. Tak boleh minta. Susah sikit ni. Hanya mau nak beri kita tak usah minta Baiklah, itulah kaum muslimin dan muslimat yang kesian. Apa yang mereka tertarik sekarang ini ialah pendapat pertama daripada pendapat ulama yang mengatakan setakat mana, sebanyak mana, qadar mana kita boleh beri zakat pada fakir miskin. Pendapat pertama tadi ialah beri mengikut sekadar yang boleh menghapuskan kepakiran dia dan boleh mengkayakan dia. Hak ni molek benar siasah ni. Dan siasah ini adalah siasah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Idza a'taitum fa'aghnu." Itu adalah dalam Al-Amwal bagi Abi Ubaid rakam muka 565 dan juga buat dalam fikih zakat Al-Qardawi juzuk 2 muka 566. Sayyidina Umar kata idza a'taitum fa'aghnu, maksudnya apabila kamu memberi zakat maka hendaklah kamu mengkayanya. Bila memberi zakat we kaya ya dah. Kalau we 100 200 tu habis itu lah. Ada. Amen dia upah makan hari-hari ni kita we stokor dah. Buat kerja apa? Mu nak buat kereta tolak jual teh. T-food ikutlah. T-food gapo dah? Beli. Kuada boleh buat kereta tolak, kereta gapo semua alat-alat apa semua cukup. Okey, mu kaya dah tahun ni. Cuba kita bakal buat. Saya kampung kita hari ni waktu kaya sore. Siapa dia kerja gapo kaya sore misalnya. Ada. Kalau kita katakan barangkali berat kampung, dia menjelih agama Islam kaya sore setahun. Menjelih agama Islam buat apa? Itu satu tugas dia juga tu. Dia boleh kira tu menjelih agama Islam ni. Sebab tu perlu pada menjadi orang beramanah. Lah ni dia payah je tak percaya tak amanah tu yang pasalnya. Bila ada amanah tak apa. Ini nak pada amanah tu besar. Jadi kalau boleh mengkayakan seorang dua orang setahun tak banyak tak lama habis dah. Habis harga miskin, kaya belaka, boleh kerja belaka, boleh kerja tu. Pelajar kita cupkan sesama hari, bagi teknik. Tak ada duit, tak ada modal. Beri modal dia kaya dia. Dia bini dia gapo, beri modal dia dah. Dah kapo kita pun tak apa Lepas tu kita bakak pergi dok beki radio, beki torotak, beki kom. Kedai dia no kampung kita dah. Kita berkaya dia dah, kita bakak ke sokong dia pula. Hak tu.
Tu dia boleh buat benda ni. Cumanya tak ada siapa yang nak kira. Takut kira lagu lain yang kita ni banyak kayaknya. Ada. Benda harta tu ada siap dah. Sebab apa? Zakat tu harta tu ada siap dah. Lepas tu kita atur dah. Kita atur tu baik mari ada siap belaka dah, poket belaka dah. Sebab tu kalau bila kita klik pada amilin yang akan datang ni, lima asnaf zakat ni, kijak amilin gapo dia akan datang itu kita tahu. Amilin bukan duk kutip zakat terus saja dak lah. Ada. Bila dia amilin mati, oh tak ada apa dah. Alhamdulillah nampak zahir dah hikmat zakat tu timbulnya. Nah, itu dia. Ini adalah undang-undang Islam. Masya-Allah, alhamdulillah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Maknanya pendapat pertama tadi adalah merupakan satu siasat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, "Idza a'taitum fa'aghnu." Bila mu beri, we kaya. Itulah suatu siasat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk mengkayakan orang miskin. Masya-Allah. Bahagian ni kita tengok ini Umar bin Khattab. Kita klik pada Umar bin Aziz. Masya-Allah, orang tertebik siasat Umar bin Khattab. Umar bin Aziz hatta utusan dia amilin pergi sebelah Syam, kutip-kutip zakat cari pakai miskin tak ada pakai miskin yang boleh beri zakat, terpaksa kena membuat klik harta tu ke Madinah. Ada. Itu dah. Itu maknanya tatbik. Masa 3 tahun Umar bin Aziz mengatakan boleh mengkayakan manusia, masya-Allah. Dengan zakat ni. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, pendapat pertama. Kita lagi pula pendapat yang keluar sebagai pendapat terakhir. Banyak mana qada mana zakat pada fakir miskin. Pendapat yang kedua katanya diberi kepada fakir miskin perkara yang mencukupi setahun bagi perbelanjaan dirinya dan keluarganya. Kerana harta zakat pada ghalibnya adalah secara tahunan. Ini satu pendapat. Maknanya kita cukup setahun. Pas tak ada apa kira lain pula. Tak ada apa kira lain pula tak habis ini. Jadi kalau saya lah pendapat saya secenderung pada pendapat pertama tadi. Kita habis sekaligus kaya dah hari ni, alhamdulillah. Tak apa orang lain pula, tak apa orang lain pula, tak apa orang lain pula, masya-Allah. Kalau hak ni makan upah setahun, tak apa dia lain pula. Dia pun tak ada apa. Babon habis cuma-cuma akhir-akhir bulan, tak apa boleh sabaru tu yang beri zakat mula, segah mula pula. Jadi tunggu waktu dah. Ini maknanya itu. Nampak kata kalau kita pelaga dua pendapat tu, rasa pendapat pertama tu ada lebih menggalakkan lagi, lebih molek lagi, lebih menggemarkan lagi dalam kita tahu zakat. Dan nampak hikmatnya, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, hubungan dengan orang yang pertama dan yang kedua daripada asnaf bagi asnaf zakat ni, asnaf al-mustahiqin masarifuz zakah yang kedua. Dan yang ketiganya adalah amilin, pengutip zakat. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, oleh kerana kita ni nak baca gilir mata pelajaran kita, maka hak zakat ni apa beradu tempat yang molek dah sini. Jadi pertama yang kedua fuqara masakin habis, kita masuk amilin, yang ketiga itu kita sambung semula insya-Allah. Maka insya-Allah pelajaran seterusnya setengah jam lagi ataupun 20 minit lagi tu kita baca hadis pula sikit. Kita gilir-gilir dah, kita gilir-gilir. Kita baca hadis insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sekalian, bagi ikhwan dan akhwat yang mana bawa hadis ni, hadis 40 kita ni hidangan ruhi ni, ada ada sama demo tu, mari kita ikut hadis, satu hadis. Hari ni kita ambil harap fakir miskin dan satu hadis insya-Allah. Dalam hadis 40 hidangan ruhi yang mana ada sama kita. Baiklah kita masuk hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wasajma'in. Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, marilah kita ikuti hadis
bagi siri hadis hidangan hadis ruhi, hadis yang kedua, elokkan dalam kerja. Yang dekat-dekat dalam tamak dah dengan zakat tadi ni, hadis ni. Elokkan dalam kerja. Maknanya pingat bagi ikhwan akhwat yang mana kalau ingin nak dapat hadis ni bakal ada le khemah tu, ada. Ada le khemah ada jadi ada jual le khemah tu, ada. Hadis ni. Baiklah, tajuk kitanya elokkan dalam kerja. Molek le kerja. Masalah kita tengok macam hadis nak taujih pada kita bahawa kerja dia molek. Kerja apa dia molek? Qala alaihi salatu wassalam, ayyuhan nas ittaqullah wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfiya rizqaha wa in abta'a anha fattaqullah wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wad'u ma haruma. Sahih Ibnu Majah rakam 2144. Masyaallah, hadis ni hadis taujih umum pada kita lah, kita sekijah hari-hari dari hidup kita ni. Masyaallah, molek benar hadis ni, kita ambil tertebik, ambil jalan dari hidup kita ni. Maksudnya, wahai manusia, Nabi kata wahai manusia, kita pada manusia, bukan sekadar kata orang Islam saja dak lah, khususnya pada Islam lah, pada kira tu secara umumnya manusia. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini mana kena orang Islam dah ni. Bertakwalah kamu kepada Allah, ayuhan nas, takwalah kepada Allah, dan elokkanlah dalam usaha pencarian. Wa ajmilu fit talaq. Kena molek dalam usaha kita. Kita kerja apa, kerja di molek. Kerja di kena, kerja di molek. Tu wa ajmilu fit talaq. Kerana sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati sehingga dia dapat mensempurnakan rezekinya. Karena seorang itu dia tak akan mati sehingga dia sempurnakan rezeki dia dulu. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada benda yang mengayak, benda yang mengakak, benda jalan atas bumi ini melainkan rezeki tak tahu belaka. Karena itu setiap orang itu ada rezeki belaka. Rezeki kita ada belaka. Kita tak akan mati melainkannya kita dapat sempurnakan rezeki kita dulu. Wa in abta'anha, walaupun terlewat daripadanya, walaupun terlewat pun kita tak akan sempurna rezeki kita. Pak kalau kita perhati tak, cuba kita perhati dari hidup kita hari-hari tak. Dulu kita makan banyak, makan sedap, makan lalu. Mari umur banyak tua ni, pasal apa kurang makan. Hak sedap dulu tak sedap dah lah ni. Hak lalu dulu tak lalu. Mana duk kurang dah tu. Tak khabar dah tu rezeki. Perut maedah kita pun ya duk kodok kurang dah. Jalan dia duk kerja dia tu lemah dah kerja dia tu. Ada. Duk lemah dah kerja dia. Kodok kurang. Lama tak ada pasal makan tu. Lama tak pasal makan ni. Duk patah rezeki dah tu. Khabar tak kita benda tu. Ada. Cuba kita perhati tengok. Hak tu sedap makan ni. Ayah tu kerja ramai. Lantas saya makan dah ayah tu. Lalu makan dah. Apa kita lalu? Ada. Maknanya kita nak sempurna dah rezeki kita tu, nak mencukupi dah. Hak letak bagi kita dah. Sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati sehingga dia dapat mensempurnakan rezekinya walaupun terlewat padanya, walaupun terlewat itu kan sempurna rezeki. Terkadang kalaulah kita ni pesing hadis makan siap kita tak, rezeki lain lagi tu, kekayaan, harta gapo tu. Ya teh cari siap dah. Ya terkadang seorang ni masya-Allah hidup duduk rugi semua, menego rugi semua, apa rugi semua, tapi ada hujung harta yang nak kaya tu. Siapa pak tu? Yang kaya dia ni. Rezeki dia tak sempurna. Tekal cari rezeki ni tu sada kerja melahara lah. Terkadang yang kaca nak kaya tu yang rebut melahara. Buka kedai ubat hak molek jual ubat tak molek kata. Buka kedai jual getah dia, jual barang bukan getah katik sebagainya. Macam-macam. Kenapa rebut cepat kaya? Orang mau kaya 2 million, aku nak dalam 2 million. Oh, kacau juga. Jabar lagi, jatuh bar lagi apa ada macam-macam.
Nak bagi cepat kaya ni misalnya. Nauzubillah. Nabi suruh ajmilu fit talab. Ajmilu fit talab. Elokkanlah dalam pencarian usaha kamu tu. Jangan cari molek. Maka fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan elokkanlah dalam pencarian. 2 kali Nabi ulang benda ni. Suruh takwa Tuhan. Duk kerja dengan takwa Tuhan. Bila takwa Tuhan tak jeluh lah. Duk jeluh tu kan tak ada takwa Tuhan. Ya. Ambillah apa yang halal dan tinggallah apa yang haram. Ni dia. Ambil apa halal ambil. Hak haram jangan ambil. Nak kaya, okey. Cara ajmilu fit talab. Elokkanlah dalam pencarian kamu tu. Hak halal, okey. Lagi hak halal. Khudhu ma halal wa da'u ma haruma. Ambillah bagai halal, tinggal bagai haram. Tak ada apa. Itu dia. Itulah sepotongan hadis. Pak kita tengok keterangan lebih ke dalam intisari dia ni dan pengajaran pada hadis. Yang pertama, setiap manusia dituntut supaya sentiasa bertakwa pada Allah dalam segenap gerak-geri dan langkahnya dalam hidupnya. Ini benar besar sekali. Setiap manusia tuntut supaya takwa Tuhan dalam segenap gerak-geri kita. Dan gerak-geri kita takwa Tuhan semua. Takut Tuhan, nampak Tuhan, Tuhan nampak buat kita buat kerja. Tuhan tahu kita kerja, Tuhan akan hisap benda kita kerja. Dan ingat tu semua. Bila nampak Tuhan, hati itu hubung dengan Allah SWT. Ada rekeh tali kita naik ke langit kepada kata Tuhan tu dia nampak kita, dia tengok kita, dia tahu kita. Kalau duduk situ, dia boleh beringat daripada jeluh. Begitu juga dalam setiap keadaan dan tempat. Keadaanlah mana kita duduk dalam kalah mana pun kena takwa pada Allah, dan di mana kita ada pun kita takwa pada Allah. Bukan takwa pada Allah dapat manusia, bahkan sulit disunyi pun kita takwa pada Allah juga. Itulah maknanya takwa pada Allah Taala yang dikehendaki pada kita setiap muslim. Yang kedua, setiap orang dituntut supaya mengelokkan dalam pencarian rezekinya dan melaksanakan mengikut cara yang baik dan halal. Setiap orang itu dituntut supaya elok dalam carian kita. Cari rezeki kita, cari molek, cari hak halal, cari hak baik, cari halal. Jangan duk mengarut, jangan duk nipu, jangan duk gapo. Yang ketiga, ditanamkan sesuatu keyakinan dalam hadis ni bahawa rezeki seseorang itu telah pun ditetapkan pada azalinya. Ini kita yakin. Kata rezeki kita tetap pada azali lagi. Ada siap dah. Tetap pada azali lagi dah rezeki kita tu. Yang lagi tak boleh dah. Kita kacau cara mana pun kita takkan lebih, tak boleh lebih daripada apa yang telah ditetapkan pada kita. Sebab tu kacau jalan halal. Kita nak lebih daripada hak tetap dah, tak boleh lebih. Hak kita boleh tu, hak tetap kita boleh dah tu. Banyak tu hak kita tu. Tu. Kacau nak langgar lagi pun, nak melanggar pada halal lagi pada haram pun, kita tak boleh lebih pada hak tetap pada kita. Ingat itu sudah. Ingat itu. Ini adalah satu keyakinan mesti kita yakin, kata rezeki seseorang itu telah pun ditetapkan pada azalinya dan tidak dimatikan seseorang itu sehingga dia dapat menyempurnakan rezekinya itu kesemuanya terlebih dahulu, kemudian barulah dia dimatikan. Kita tak akan mati mereka itu sepenuh rezeki yang terletak pada azali. Lepas tu baru kita mati. Sepenuh siap belakang dah rezeki kita tu, baru kita mati. Terkadang kita segar-segar ni mati, habis rezeki kita dah. Habis rezeki kita dah. Sudah makan nasi saat ni je. Tubik batas tepuh kita mati dah. Suk rezeki rezeki kita akan makan saat ni, habis. Hak tu hak cepat. Masya Allah. Ini kita nak yakin. Yakinlah tentang rezeki yang mana Allah telah sediakan pada kita tu. Yang keempat, rezeki yang telah ditetapkan itu bukanlah datangnya sekaligus kepada ampunannya. Terkadang terlewat tibanya, tetapi dia tetap datang kepadanya. Teryakin itu. Rezeki yang telah ditetapkan itu bukanlah datangnya sekaligus kepada ampunannya. Rezeki hak
Tuhan cadar kita tu, dia tak mari sekaligus. Dia tak mari sekaligus. Sebab tu maknanya kalau orang kaya tu kaya cepat, pit paketik, yalah tu, dia bukan pergi betul dah tu. Tak betul mana dah tu. Benar ni ada sunnatullah fil kaun ni. Patut orang Tuhan undang-undang Tuhan dalam kaun ni, dia ikut tabi'i dia. Tuhan buat. Ya kokagi gitulah. Tapi kalau mari cepat, mana dia bukan tabi'i dah jalan dia tu. Dia gelewing dah tu. Percayalah. Dia gelewing dah. Nauzubillah min zalik. Rezeki yang telah ditetapkan itu bukanlah datangnya sekaligus kepada punya. Kita tak, dia tak mari sekaligus. Pak kita pun usah kacau nak sekaligus nak cepat. Dia tak boleh mari cepat itu. Terkadang terlewat di tibanya, terkadang dia lewat mari. Tetapi dia tetap datang kepadanya. Dia kena mari juga, tetap mari. Tapi dia lewat. Kita usaha, kerja, ikut cara yang telah ditetapkan, yang telah diatur oleh Allah SWT, yang telah dihalau oleh Tuhan. Jalan atas tu. Maka dia akan mari rezeki. Dia akan marilah. Alhamdulillah. Yang kelima, setiap manusia dituntut supaya usaha mencari rezeki dan segala gerak-gerinya supaya berada dalam batasan halal dan menjauhi yang haram, walaupun pada anggapannya bahwasanya ada pada yang haram itu keuntungan besar lagi senang didapatinya. Kerana sebenarnya seseorang itu tidak akan dapat sesuatu perkara melainkan mengikut sekadar apa yang ditakdir oleh Allah jua. Ni kita nak ingat. Bila takwa ada tadi, dia mari kat ni ingat ni. Katanya setiap manusia dituntut supaya usaha mencari rezeki. Kita semua dituntut cari rezeki. Cari rezeki. Hidup kita kena makan, kena gapo, kena nafkah, kena belanja apa, maka kita dituntut supaya cari rezeki. Kena usaha. Dan segala gerak-gerinya supaya berada dalam batasan halal dan menjauhi yang haram. Kita tutup supaya usaha cari rezeki, dan pula segala gerak-geri kita pula juga dituntut supaya adalah halal. Petikan kita dalam perjalanan kita kena duduk dalam halal juga, dan menjauhi yang haram, walaupun pada anggapannya bahwasanya ada pada yang haram itu keuntungan besar lagi senang didapatinya. Walaupun kita rasa kata duduk pada menahara itu cepat kaya, cepat boleh duit, senang cepat menahara, walaupun begitu pun kita tak kesapa juga mengikut apa yang mana kita hendak. Tak kesapa. Tak kesapa. Orang yang berlopak-lopak untuk nak kaya, untuk nak senang, untuk nak laba banyak, dia kerja tak betul. Kalau tukar mutu pun skru hak sedia, dia tertukar skru baru misalnya. Bagai tak tukar, ya tertukar. Bagai tak kena tukar, ya tak kena tukar dan sebagainya. Kalau bikin mutu, ikutlah bikin gapo pun, bikin kereta gapo pun. Ada. Demi untuk nak dapat banyak. Kalau boh hak molek tu lama lama mari beki, boh hak huduh-huduh tu tak lama beki pula. Politik pun sembah juga. Dan sebagainya. Ini banyak benda-benda dia tu. Jadi bagi ni maknanya dia perlu bertakwa pada Allah SWT. Tak nak takwa dia jadi benda ni. Kenapa? Karena nak cepat pada kebenaran, nak cepat pada harta dunia ni. Dia tak kira halal. Sebab tu kalau kita perhati, orang yang duk kerja dengan benar yang mana tak benar, tak betul ni, tak lama dia rebah. Tak lama dia rebah. Kedai dia tak lama dia tak masuk. Tempat beki dia tak lama dia tak beki kedai dia. Tuhan tu akan bungkar. Tuhan akan buka rahsia yang mana dia susuk dia. Barakah tidak ada, tak ada lah orang nak mari. Bagian ni duduk pada barakah. Barakah duduk pada takwa pada Allah SWT. Tak ada takwa, tak ada barakah. Sebab tu bila ada takwa, marilah barakah. Bila barakah mari tu, terhata orang mari. Pakak setuju, pakak kenil, pakak gapo, ambil tempat kita dan sebagainya. Pergi makan tempat kita dan sebagainya. Ikutlah apa sahaja. Itu dia.
Jadi setiap manusia dituntut supaya usaha mencari rezeki dan segala gerak-gerinya supaya berada dalam batasan halal dan menjauhi yang haram. Walaupun pada anggapannya bahwasanya ada perkara yang haram itu keuntungan besar lagi senang dapati. Walaupun anggapan dia duduk pada benda haram itu boleh untung besar. Sebab tu terkadang kita dapati wakil kenyataan masyarakat kita hari ini. Tengok pada benda haram itu cepat kaya ngerti. Kita selalu tengok dalam TV. Tengok TV. Jabar boleh juta-juta kali hantar kali-kali itu. Akhirnya kena igak. Kena apa habis, kena harta gapo, kena umur, kena kereta gapo, jadi jid habis. Ayat habis dan sebagainya. Karena nak kaya. Nak cepat kaya. Tak ada lagi dengan jual benda halal, capur benda haram pula. Benda halal ni jadi topan ya sebagainya. Selalu tu kita tengok ada TV pun ada benda ni. Berlaku benda nauzubillah min zalik. Dan benda ni tak nak jah juga masyarakat kita orang Islam tempat kita pun ada sesuatu juga benda ni. Nauzubillah min zalik. Jadi walaupun pada anggapan kita pada benda haram itu adalah cepat, karena sebenarnya seseorang itu tidak akan dapat suatu perkara melainkan mengikut sekadar apa yang ditakdir oleh Allah juga. Tak boleh melainkan kita boleh sekadar apa yang mana Allah takdir siap dah. Kita banyak tu. Kita usaha ni kita tak tahu takdir banyak anak kita. Usaha kita satu ibadat jadi ibadat dah. Sebab tu jadi ibadat yang salihah. Kita kerja satu usaha, kita tunaikan tutup oleh Allah jadi satu ibadat kita. Kita menjaga apa ibadat kita waktu kengih pada ibadat sebab kita terima perintah Allah. Bila terima perintah Allah satu ibadat tunduk pada Allah, hak tu je kena kerja mengikut bagi batasan Allah. We kena dengan jalan Allah. Halal kita kerja, molek kita kerja, jadi ibadat kita dah. So siapa benda haram dah lah. Tu dia. Sebenarnya Nabi pada satu riwayat lain, ajmilu fi talabid dunya fa inna kullam muyassarun lima khuliqalah. Riwayat Ibnu Majah rakam 1755 dan hadis sahih dalam juzuk 2 muka 207. Maksudnya elokkanlah dalam mencari dan menuntut dunia kerana sesungguhnya setiap perkara itu adalah dimudahkan mengikut apa yang dijadikan dia untuknya. Nabi suruh kita tu ajmilu fi talabi dunia, elokkan tutup dunia. Wi molek. Cari dunia wi molek. Cari gapo molek. Kalau buat kereta tutup pun molek, buat beki gapo pun molek, buat kerja gapo pun molek, buat makan ni pun molek, yang campur benda haram dan sebagainya. Dia. Fa inna kullam muyassar lima khuliqalah. Nabi kata setiap perkara itu dimudahkan mengikut apa yang dijadikannya untuknya. Tuhan akan mudah mengikut apa yang mana Allah jadikan kita. Jadi untuk perkara tu. Jadi dibukakan kemudahan. Jadi kemudahan ni kalaulah benda tu baik, kita tu akan nak nampak benda baik. Kalaulah benda tu jahat, nauzubillah min zalik, kita pun duk nampak benda jahat tu. Nampak benda jahat tu nauzubillah min zalik. Kita minta jauh daripada hak tu. Minta Tuhan jauh daripada benda jahat dan benda haram. Jadi kita minta Tuhan tu buka ke jalan, terkedirkan benda tu baik pada kita. Semoga kerja kita tu jadi baik segala-galanya. InsyaAllah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Pada pokoknya adalah hadis ni adalah mengajarkan kita supaya kita tu usaha kerja dalam pencarian kita tu duduk di atas dua dasar pokok dalam hadis ni, iaitu satu takwa pada Allah, yang kedua elok dalam pencarian kita. Bila ada takwa sah, ya marilah elok pencarian tu. Dan ingatlah bahwasanya segala perkara itu adalah daripada Allah belaka. Rezeki kita ada siap dah pada kitanya. Cuma kita tak tahu rezeki kita banyak mana, kita nak kerja, kita nak usaha. Jangan kata tawakul serah Tuhan rezeki kita siap dah, perkataan nak kerja dah. Bukan, itu bukan Islam. Itu tawakul, itu bukan Islam pesing. Serah serah malah tu. Serah malah. Kena tawakul dengan kah tu sadu. Tawakul bukan tawakul dak. Tawakul. Jadi kena usaha, kena kerja, maka akan tibalah apa yang mana Allah takdir, yang mana Allah cadangkan kepada kita. Hadis cukup molek pada kita, beri pandu, jadi panduan dalam hidup kita. Kita kerja belaka, duk kerja belaka. Kalau kita nak bila benda-benda kerja tu banyak, kerja abata kena molek, kerja kerja baca pun kena molek, kerja tu email pun kena molek, kerja gapo pun kena molek belaka.
Tu mana segala hijau tu. Itu hijau kita belaka. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat sekalian, itulah kesimpulan hadisnya. Dan Nabi SAW mengajar kita berdoa kepada Allah supaya mencukupi dengan perkara yang halal dan menjauhi daripada perkara yang haram. Menjauhi perkara yang haram. Nabi ajar kita supaya kita tu berdoa supaya kita tu ada cukup dengan benda halal dan kita jauhkan daripada benda yang haram. Doa ni patut kita tu berdoa. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa ghnini bi fadlika an man siwak. Allahumma kfini bi halalika an haramik wa ghnini bi fadlika an man siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku ni dengan benda halal bagi Engkau. Cukup dengan benda halal. Benda halal, masya-Allah. Bila benda halal masuk tubuh ni, kita seronok. Ya ada barakah, ya ada baik, ya ada sihat. Benda halal masuk, benda bersih lah kita ni. Cukupkanlah aku dengan benda dengan benda halal daripada Engkau, daripada benda haram. Cukup dengan halal, dapat mengelak benda haram. Wa ghnini bi fadlika an man siwak. Dan kayakanlah aku ni dengan limpah kurnia Engkau daripada lain pada Engkau. Minta tak kayakan kita ni dengan kelimpahan Allah. Yang mana Allah wi kita tu kayanya tu. Kaya. Hal ni panggil ghinan nafsi, kaya jiwa, kaya diri. Kaya diri ni cukup dengan fadlik, dengan limpah kurnia Allah pada kita banyak nak. Alhamdulillah cukup kita banyak ni. Kita tak ada lobo siapa nak langgar haram, nak langgar ke haram tu dak dah. Cukup dengan apa yang mana Allah bagi. Ni kaya diri ni adalah besar sekali. Orang tak kaya diri, orang miskin, hak ni lah dia melanggar benda haram. Sebab walaupun harta banyak dah tapi diri tak kaya. Dia pasal tak cukup situlah. Bila tak cukup ia akan melanggar batasan-batasan hal lagi pada haram. Nauzubillah min zalik. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, ini sebagai akhir hadis kita ni satu doa yang mana perlu kita tu berdoa dengannya. Semoga Allah mencukupi kita dengan benda halal dan Allah mengkayakan kita dengan limpah kurnia dia, banyak limpah kurnia Allah bagi pada kita. Kita cukup dan kita bersyukur pada Allah SWT. Dengan itu kita akan tenang. Kita akan tenang kan? InsyaAllah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, satu hadis yang mana ada sama kita ini sebagai panduan untuk hidup kita bersama dalam dunia, dalam mencari usaha kita insya-Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.